على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم الحكمة علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Ya Allah, kurniakan kepada kami semua hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya ya Allah, dalam setiap niat kami, dalam setiap ucapan, pertuturan, kata-kata, zikir dan wirid kami, dan dalam setiap tindak tanduk amalan perbuatan ibadah kami ya Allah, hanya semata-mata kerana Engkau ya Allah, dengan Engkau, dari Engkau dan kepada Engkau juga ya Allah, tidak ada yang lain ya Allah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang mengucapkan salam, saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Ya, sabahal khair, sabahal nur. Mudah-mudahan kita semua berpagi-pagi dalam keadaan semua dalam kebaikan dan kebajikan, dan sabahal nur, mudah-mudahan kita dalam sentiasa dalam cahaya, nur cahaya ya ilahi, cahaya kasih sayang Allah, ya, cahaya kasih sayang Nabi dan cahaya ihsani insya-Allah. Terima kasih kerana terus mendukung dan menyokong ya bicara pagi dan muhasabah diri. Kerana seperti yang selalu saya ulang-ulang, ya, orang mukmin, hakikat orang mukmin, salah satu antara ciri utama orang mukmin antara lain ialah dia kena ada muhasabah ataupun koreksi diri. Ya, supaya dengan muhasabah diri dan koreksi diri itulah membuatkan kita orang beriman insya-Allah sentiasa berhati-hati dalam kehidupan kita. Membuatkan kita orang beriman sentiasa berusaha untuk menambah baikkan keadaan diri kita. Ya, aqli, jasmani, lebih-lebih lagi rohani kita. Sentiasa kita menambah dan menambahkan pengetahuan kita. Ya, buka pintu hati dan fikiran kita untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Supaya dengan penambahan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat itu insya-Allah ianya memberikan suatu
ya, kekuatan dalam diri orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim ya, ada menyatakan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakkir, dan hendaklah engkau ya, dan hendaklah engkau zakir, berikan peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dikehendaki ialah kepada kita semua, golongan terutama di kalangan asatizah, terutama di kalangan mereka yang Allah perilmukan mereka, perlu mereka berikan peringatan. Tak kiralah sama ada kita buat live sekarang ni umpamanya, ya, kalau tak buat live pun, buat cara apa saja sekalipun. Wa dzakir, dan hendaklah engkau berikan peringatan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun ayat ini dituju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dikehendaki kepada kita umatnya, khususnya di kalangan orang yang diberikan amanah, orang yang menjadi pewaris Nabi, ya, iaitulah di kalangan para alim ulama, para asatizah, mereka yang digunakan ilmu oleh Allah. Wa dzakir, berikan peringatan. Ya. Walaupun ayat ini dituju pada Rasulullah, tapi kepada mereka-mereka yang diberikan amanah. Ya, wa dzakir min itlaqin nabi wa iradatil ummati. Ya. Sebut tuju pada Rasulullah, tapi wa iradah yang dikehendaki di situ ialah kepada umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terlebih-lebih lagi di kalangan mereka yang ulul ilmi, orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi kita kena berkongsi, beri saling ingat mengingati antara satu sama lain. Maklumlah kita ni manusia dia. Insan ambil daripada nasiya yansa, lupa. Ya. Alhamdulillah Adinda Nur Faizah pun sedang menonton. Terima kasih ya, kepada semua yang sedang menonton secara live. Alhamdulillah. Sebab kita ni manusia, insan ambil daripada ya, nasya, lupa. Ya, kita ni sering lupa. Ya, kalau jompo cakap lupa, ya, kita ni lupa, tak teringat. Maklumlah, bukan kata nak nanti tua. Ya. Ya, kita yang muda-muda ni pun kadang-kadang mudah lupa, ya, mudah tak ingat dan sebagainya. Jadi perlu diperingatkan. Wa dzakir, kata Allah. Ini disebut oleh Allah Quran. Dan hendaklah beri peringatan. Kenapa? Fa inna dzikra. Fa itu, fa pada fa inna tu ialah dipanggil fa at-ta'liliyah kalau orang belajar bahasa Arab. Ya. Huruf fa pada ayat Quran tu, ya, fa inna dzikra, maka sesungguhnya, mana kerana. Mana kerana. Ya, kenapa kita kena beri peringatan ni? Kenapa kita kena saling pesan memesan? Fa inna dzikra, kerana sesungguhnya ingatan, ya, kerana sesungguhnya pesanan, ingatan, teguran itu tanfa'ul mu'minin. Ya, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Ya, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yanfa'ul mu'min. Kerana sesungguhnya zikr, ya, ingatan, teguran, ya, nasihat itu memberikan manfaat yang besar kepada orang yang beriman. Orang beriman dia seronok. Ya, orang beriman dia seronok. Dia rasa bersyukur bila ada orang tolong nasihatkan dia, bila ada orang yang tunjuk ajar dia, terima kasih banyak. Ya, memanglah zahirnya ustaz itu yang tegur, ustaz itu yang nasihat, ya, orang itu tegur kita, orang itu hakikatnya Allah yang menghantar orang itu untuk menasihatkan kita. Subhanallah. Pandang ini daripada Allah. Ya, Allah masih sayang kepada kita, maka Allah datangkan mereka yang sayang kepada kita. Allah datangkan kepada kita manusia yang ingatkan kita tentang Allah. Ya, alangkah bertuahnya kita semua, ya, ayahanda, bonda, adinda, kekandaku sekalian. Bila mana ada orang yang mendatangi kita, tidak ada lain, tidak ada konsep tujuan, mereka semata-mata kerana datang kepada kita untuk mengingatkan kita tentang Allah. Ini satu nikmat yang sangat besar. Sebab tu dalam kitab Hikam Ibn Athaillah sebut apa? La tashab man la yadulluka ala Allah wala, ya. Saya tak ingat kata-kata hikam yang penuh dari kitab Ibn Athaillah. La tashab,
Jangan kamu bersahabat dengan mereka yang mana perkataannya la yadulluka ala maqaluh. Ini dan kita hikam Ibn Atta'illah. Jangan kamu bersahabat jangan kamu bersahabat dengan orang yang perkataannya tidak membawa kamu ingat kepada Allah. Kalau kita sembang dengan dia ni, cakap minta maaf, sembang dia sejam, 2 jam, satu kalimah Allah pun tak keluar. Sepatah kalimah Allah pun tak keluar. Sepotong ayat Quran pun tak keluar langsung. Sepotong hadis Nabi pun tak keluar daripada mulutnya langsung. Rugi kalau kita sembang, duduk dengan orang seperti langsung tak ada kena dengan akhirat. Kalau bisnesnya, nak sabut pun bayar. Tanpa terkait langsung dengan akhirat Allah, ruginya kita. Ini Ibn Atta'illah pasal la tashab man la yadulluka ala Allah maqalu. Jangan kamu bersahabat dengan orang yang perkataannya tidak membawa kamu ingat kepada Allah. Jumpa dengan dia asyik dengan sembang dunia je, tak ada langsung ke akhirat. Sebab tu disebut dalam satu perkataan, kalau tak silap saya, Allah Ta'ala khitab tuju kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia kata apa? Jangan kamu bercampur, la tukhalid, jangan kamu tujalisu, jangan kamu duduk wahai Nabi Isa alaihissalam bersama dengan orang ma'al amwat, bersama orang yang dah mati. Jadi pelik tu, macam mana pula Jangan kamu duduk dengan orang yang mati. Kalau nak duduk dengan orang yang hidup. Kalau duduk dengan orang yang mati, apa yang nak dibicarakan? Seolah kita duduk dengan dinding. Dinding boleh bercakap ke? Kita duduk dengan pokok, sandar di petang pokok, kita boleh bersembangkan dengan pokok. La tujalisul amwata. Saya tak ingat dia punya matan Arab, dia mengatakan, wahai Isa AS, jangan kamu duduk bersama dengan orang yang mati. Lalu ditanya, bagaimana aku duduk dengan orang yang mati? Iaitulah, kamu duduk dengan orang-orang yang hatinya mati. Itu maksudnya. Bukan mati tubuh. Bukan mati tubuh, tapi yang mati hatinya. Langsung hati tak bicara kepada Allah. Langsung hatinya tak ingat pada Allah. Jadi masa kita rugi sebenarnya. Kita rugi. Kita tidak dapat banyak faedah. Boleh jadi sampai berdekat langsung tak ada faedah bila kita duduk dengan orang yang hatinya mati dengan Allah. Rugi kita. Masa adalah sangat berharga dalam hidup kita, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Boleh? Jangan kamu duduk dengan orang yang mati. Siapa dia? Bukan mati tubuhnya, tapi mati hatinya. Allah. Macam saya sebut tadi lah, kalau sembang dengan dia tak ada langsung keluar akhirat. Semua cerita dunia saja. Jadi jangan kita bersahabat dengan orang seperti. Baik. Saya patah balik apa kata Ibn Atta'illah tadi, la tashab man la tashab, jangan kamu bersahabat dengan orang yang man la yadulluka 'ala Allah maqaluh. Orang yang perkataan dia tidak membawa kamu ingat kepada Allah. Allah, carilah orang-orang yang tidak semesti ustaz. Kalau boleh ustaz, alhamdulillah. Tak semesti orang yang saleh, yang betul saleh. Kalau boleh orang yang yang kita boleh kawan dia tu, kita dapat kebaikan akhirat. Sebab tu dalam satu hadis Nabi kata apa? Nabi pesan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu mengikut kepada agama orang yang dia yang dia pergauli. Kalau dia bersahabat dengan orang yang punya agama yang baik, akhlak yang mulia, budi pekerti yang bagus, pegangan kuat agama dia bagus, maka insya-Allah dengan kita pun akan mudah-mudahan akan tertarik, terkesan dengan kebaikan yang ada pada orang yang kita gauli. Al-mar'u ala dini khalili. Cantik perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak kata al-mar'u ala mali
seseorang itu bergantung kepada harta kawan dia. Tidak. Yang Rasulullah sebut al-mar'u ala dini khalilih. Ya, seseorang itu seseorang itu mengikut kepada agama, ya, sahabat agama orang yang dia pergauli. Kalau dia bergaul dengan orang yang baik, orang yang agama, insya-Allah dia akan terkesan dengan kebaikan. Ibarat kita duduk dengan orang yang penjual minyak wangi. Ya, yang kalaupun, ya, kita tak disapunya dengan minyak wangi itu pun, tapi aroma dia, ya, bau aroma wangi itu tetap kita rasai. Sebab kita duduk dengan orang yang penjual minyak wangi. Sebaliknya, kalau kita bersahabat dengan orang yang tidak baik, orang yang ahli maksiat, orang yang, ya, derhaka kepada Allah, ibarat kita duduk dengan orang yang tukang besi. Macam mana keadaannya? Ya, dengan bau busuk, asap, dengan panas, dengan percikan, barangkali kena percikan, ketukan daripada batang besi yang diketuk dan bunyi bising ketuk sebagainya. Cukup tidak membuatkan kita selesa. Maka begitulah keadaan rohani kita pun. Bila kita bergaul dengan orang yang tidak baik, dia akan memberikan kesan yang tidak baik ataupun negatif kepada rohani kita, agama kita. Ya. Jadi balik kepada perkataan Ibn Athaillah tadi, la tashab man la yadulluka 'ala Allahi maka jangan kamu bersahabat, kata Ibn Athaillah, ya, dengan orang yang perkataannya tidak membawa kamu ingat pada Allah. Satu. Yang keduanya, wala yanhad, wala, sambungan daripada itu ialah jangan kamu bersahabat dengan orang yang ahwalnya, keadaan kelakuan zahir itu tidak membangkitkan diri kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua. Ya. Mana di sini Ibn Athaillah syarat kita, kalau nak bersahabat, kalau nak pilih kawan, pilihlah kawan yang pertama, kata-kata dia, ya, perkataan dia boleh membawa kita jadi ingat pada Allah. Yang kedua, ahwal dia, kelakuan dia, gerak-geri dia, tingkah laku dia, tindak tanduk dia tu membuatkan kita, ya, jadi gemar, membuatkan kita pun jadi nak meniru cara dia, membuatkan kita rasa nak jadi seperti dia dalam perkara agama, perkara yang positif. Kalau ada dua ciri yang utama ini, maka itulah orang yang kita boleh bersahabat baik dengan dia. Ya, ini sebagai panduan yang telah dibuat oleh ulama-ulama kita, termasuklah Ibn Athaillah As-Sakandari. Ibn Athaillah ni dia, ya, kalau di alam Nusantara, alam Melayu ni kita ada kitab Jawi, kitab dipanggil Tok Pulau Madis, dia terjemahkan. Ya, asalnya dalam teks bahasa Arab. Dan alhamdulillah saya, ya, berpeluang semasa duduk di Mesir dapat 2 ke 3 kali menziarahi maqam, ya, menziarahi maqamnya Ibn Athaillah As-Sakandari ada di Mesir. Ya, kalau ada anak-anak kita di Mesir, pergilah ziarah. Jangan pula pergi Mesir minta maaf, ya, minta maaf cakap, jangan pula pergi Mesir nak cari pergi Firaun, tempat nak cari piramid dulu. Ya, kita terlepas pandang pula nak tak pergi menziarahi ulama-ulama. Ya, di Mesir, di Qahirah tu saja sebenarnya terlalu banyak makam para aulia, para fuqaha, para ulama yang hebat-hebat. Ya. Makam kubur Imam Syafi'i kita di Qahirah, di Mesir. Ya. Syekh Zakir Al-Ansari pun di Qahirah, di Mesir. Ya. Makam Ibn Athaillah As-Sakandari pun juga di Mesir, di Qahirah. Kalau pergi di Iskandariah, kita boleh ziarahi makam Sahibul Burdah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Allah, dia Iskandariah. Lebih kurang 3 jam daripada Qahirah nak pergi Iskandariah. Kita boleh ziarah makam yang empunya, yang menulis, ya, Al-Burdah tu. Masya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Masya Allah. Ini dia, tuan-tuan. Ya, sebagai panduan kepada kita minta maaf pada pagi ini.
dalam kita milih kawan. Jadi wazakir pentingnya. Sebab itulah saya ambil sikit masa. Saya tak lama pun. Ya, 20 minit saya tetapkan 20 minit insya-Allah. Ya, biarlah perbicaraan kita ni santai tapi sampai. Ya, biasa tetapi terasa. Ya, saya berbicara bukan kerana nak supaya saya ada suara di kalangan para asatizah. No, tidak. Ya, kita bersuara demi kerana agama dan demi kerana nak mendapatkan redha Allah yang Maha Esa. Ya, itu prinsip saya, itu pegangan saya. Ya, dan sila tengok dalam Facebook saya, hari ini saya buat 2 tulisan. Tulisan yang pertama saya tulis ialah ya, guru yang sebenar, pendakwah yang sebenar, ustaz dan ustazah yang sebenar ialah mereka yang mengajak manusia kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya akalnya, jasmani dan rohaninya disinari dengan cahaya ihsani, dengan cahaya kasih Nabi dan cahaya cinta ilahi. Jelas ya? Sila tengok nanti dalam tulisan saya di Facebook. Ya. Guru, ustaz, ustazah, pendakwah yang hakiki yang sebenar ialah mengajak manusia kepada Allah dan Rasul agar akal, jasad dan jasmani dan juga rohani hati manusia itu disinari dengan cahaya ihsani, dengan cahaya kasih Nabi dan cahaya cinta ilahi. Bukanlah seorang pendakwah, bukanlah seorang ustaz ustazah, bukanlah seorang guru itu ialah yang mengajak kepada dirinya, ya, kepada jamaahnya, kepada partinya, kepada tariqahnya, tidak. Tapi dia mengajak manusia kepada Allah dan Rasul. Moga-moga ya, muslimin dan muslimat, ayahanda, bonda, adinda, kekanda semua dapat memahami perkara ini. Ya. Sila tengok dalam Facebook saya. Dan satu lagi tulisan saya hari ini, saya berkongsi kata-kata nasihat ini, iaitulah hanya orang yang benar-benar jujur. Ya, hanya orang yang benar-benar jujur, ikhlas dan benar dengan Allah sahaja, dia akan sentiasa istiqamah melakukan kebaikan walau dalam keadaan apa sekalipun. Orang hina, orang caci, orang kata, orang apa sekalipun, ya, dia pekakkan telinga, dia butakan mata daripada melihat cacian ataupun pujian manusia. Sebab dia buat semata-mata kerana Allah, dengan Allah, daripada Allah dan kepada Allah. Ya, understand ya, understand. Sekali lagi semula. Orang yang benar-benar jujur, ikhlas dan benar dengan Allah sahaja, dia akan sentiasa melakukan kebaikan walau apa keadaan sekalipun. Ya, walaupun ya ada ujian, walaupun ada ya kata-kata, walaupun caci, tidak masuk dalam hati. Sebab dia buat ni semata-mata kerana Allah, dengan Allah, daripada Allah dan kepada Allah. Jadi mudah-mudahan itulah sedikit perkongsian daripada saya. Hakikatnya ya, saya tidak ada ilmu, melainkan diperilmukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita semua tidak faham, tuan-tuan muslimin dan tidak faham, melainkan diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pandang, ya, ingat, ya, kenal Allah, tahu Allah, ya, tahu Allah, kenal Allah, ya, ingat Allah, rasakan Allah, pandang Allah. InsyaAllah kita akan selamat di dunia, di barzakh, apatah lagi di akhirat yang kekal abadi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, di waktu pagi yang penuh keberkatan ini, ya Allah, di saat suasana yang hening, suasana yang padi, yang syahdu ini, ya Allah, yang tenang ini, ya Allah, kami menadahkan kedua telapak kami ke hadirat Engkau, ya Allah. Kami sedar, ya Allah, kami ini hamba-hamba-Mu yang banyak dosa dan banyak silap, ya Allah. Manusia hanya melihat zahir kami, manusia melihat
luaran kami ya Allah, sedangkan hakikatnya ya Allah, diri dan hati ini ya Allah masih lagi diselaputi dengan dosa dan maksiat dan kelalaian tidak habis-habisnya ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Di luar sana masih ramai lagi umat Islam yang jahil ya Allah. Di luar sana masih ramai lagi ya Allah umat Islam yang tidak menunaikan kewajipan agama dengan sempurna. Malah boleh jadi sebahagian umat Islam di luar sana masih ada lagi yang bergelumangan dengan dosa dan maksiat. Boleh jadi orang yang kami sebutkan ini bukan orang lain. Boleh jadi mereka itu adik-beradik kami. Boleh jadi mereka itu ipar duai kami. Boleh jadi mereka itu anak beranak kami ya Allah. Maka kami mohon pada Engkau ya Allah, berilah hidayah dan taufik kepada mereka semua ya Allah. Berikanlah, bukakan pintu hati mereka semua ya Allah, agar mereka kembali ke pangkal jalan ya Allah, agar mereka dapat menemui jalan yang sebenar, jalan yang Engkau redai dan Engkau rahmati ya Allah. Amin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Harap dia dapat dikongsi-kongsi, dia share-sharekan insya-Allah. Mudah-mudahan jadi asbab orang lain dapat kebaikan. Barakallahu fikum.